Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan hari ini saya akan berkongsi pengalaman saya bersama tuan-tuan dan puan-puan mengenai temu duga yang tuan-tuan puan-puan akan hadapi semasa memohon TS ataupun TC iaitu Professional Technologists dan juga Certificate Technicians uh, daripada Malaysian Board of Technologies iaitu MBOT. Okey, di bawah ini saya subscribekan um, daripada sahabat saya bagaimana apa yang dimaksudkan dengan TS dan juga apa yang dimaksudkan dengan TC. Okey, jadi boleh tuan-tuan dan puan-puan melihat di dalam subscribe yang bukan description di bawah tu. Okey, ramai orang bertanya kepada saya dan juga memohon saya untuk memberi sedikit pendedahan tentang pengalaman saya dalam menghadapi temu duga uh, semasa memohon TS. Sebenarnya temu duga ini tidaklah susah seperti yang dijangkakan. Ia sebenarnya berdasarkan kepada pengalaman dan juga berdasarkan kepada pengetahuan dan juga komitmen yang kita ada untuk disampaikan ataupun untuk diperdengarkan kepada panel penilai. Panel penilai yang akan mensyurkan kepada lembaga untuk diluluskan ataupun diberi pengiktirafan kepada calon-calon yang memohon TS dan TC. Basicnya permohonan ataupun temu duga ini mengambil masa yang tidak lama, iaitu secara 15 minit, dan saya melalui aplikasi Skype. Okey, kita tengok yang ni. Okey, ini adalah interviewer kit. Okey, ini kit yang akan diberi kepada tuan-tuan dan puan-puan semasa seminggu sebelum menghadapi sesi temu duga. Okey, kalau dilihat di dalam kit ini daripada MBOT, pendedahan ataupun masa temu duga ataupun temu bual yang dilakukan adalah selama 15 minit, di mana 2 minit tuan-tuan dan puan-puan diperuntukkan untuk memperkenalkan diri, dan 13 minit lagi itu adalah sesi soal jawab. Okay, sebenarnya slot yang diperuntukkan 30 minit, iaitu waktu masuk dan juga waktu keluar daripada Skype tersebut. Okay, 15 minit ini adalah masa persembahan tuan-tuan dan puan-puan dan juga Q&A sessions. Mungkin dia akan mengambil tambahan masa sebanyak 5 minit lagi. Okay, jadi mungkin 20 minit, 25 minit. Dan apa yang ditanya ataupun apa yang saya lalui semasa proses temu bual ataupun temu duga saya dahulu oleh panel penilai, mereka akan melihat ataupun mereka akan menilai dua fokus utama, iaitu tentang kompeten dan juga komitmen. Okay, di sini bila disebutkan tentang kompeten, iaitu kepakaran seseorang ataupun calon-calon yang memohon TS dan TC, dipecahkan kepada 3 session,
tiga bahagian yang lain, iaitu knowledge and understanding, applications to practice, dan also leadership, management, supervision, commitment. Itu adalah in the competence sessions. And the other session is commitment. And this commitment section has been divided into two, and we will look, ataupun kami ataupun panel penilai akan melihat dari sudut interpersonal skills yang tuan-tuan dan puan ada, dan juga professional conduct. Okey, biar saya terangkan satu persatu dulu. Di dalam bahagian kompeten, iaitu bahagian A, iaitu knowledge dan understanding. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, semua untuk disyorkan ataupun direkomend kepada lembaga kelulusan ataupun tidak lulus dari segi sudut temuduga ini, pemakahan sebanyak 60% diberikan. Maknanya setiap calon yang melepasi 60% akan ataupun disyorkan untuk diberi title, diiktiraf oleh lembaga untuk memakai title TS ataupun TC. Dan setiap, yang saya nak masukkan 60% ni, setiap bahagian ni mempunyai markah masing-masing. Okey. So markah-markah yang ditentukan di sini yang daripada 5 hinggalah kepada 1. Jadi apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan lakukan semasa temuduga, pastikan tuan-tuan dan puan-puan mengeluarkan ataupun bercerita ataupun menerangkan secara terperinci maksud-maksud tuan-tuan dan puan-puan nak nyatakan. Okay, contoh dia bahagian A, knowledge and understanding. Okay, dalam session ataupun bahagian knowledge and understanding ni, ada beberapa bahagian yang akan ditanya, dan bahagian-bahagian yang ditanya tu merangkumi untuk melihat ilmu ataupun pemahaman tuan-tuan dalam bidang yang dipohon. Okay. Contohnya panel mungkin akan tanya tentang what kind of technology that you have or you have applied in your field. Okay, contoh dia begitu. So dalam keadaan itu, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah menerangkan secara terperinci dari sudut kemahiran, dari sudut kepakaran tuan-tuan, untuk memperlihatkan bahawa tuan-tuan mempunyai kelayakan daripada calon-calon ataupun daripada members yang ada di luar sana. Jadi memperlihatkan kepakaran tuan-tuan. Memang tidak dinafikan, pihak kami juga akan melihat dari sudut resume yang tuan-tuan perempuan berikan, dan daripada situ pihak kami dah boleh melihat ataupun mengetahui tentang kepakaran tuan-tuan. Tetapi di sudut bahagian interview atau bertemu bual, kami memerlukan pemahaman dan juga ilmu pengetahuan yang tuan-tuan ada untuk diperlihatkan kepada kami secara ODL, secara online ataupun secara face to face online ni. Okey, itu bahagian knowledge dan understanding. Kemudian bahagian B adalah applications to practice. Okey, dalam bahagian ini tuan-tuan dan puan-puan hendaklah menyatakan apakah proses pekerjaan ilmu yang tuan-tuan ada yang dapat
dalam society ataupun environment sekarang. Okay, jadi contohnya tuan-tuan terlibat dalam proses development produk. So tuan-tuan dan puan kena ceritakan dari sudut kepakaran ataupun apa dari sudut aplikasi yang telah tuan-tuan puan gunakan dalam merealisasikan produk development tersebut. Selain daripada itu juga tuan-tuan juga akan tuan-puan juga akan ditanya tentang sumbangan teknologi, kepakaran teknologi tuan-tuan ada tu kepada persekitaran. Okey, itu dalam bahagian applications to practice. Okey, bahagian 3 pula iaitu bahagian leadership, management and supervision commitment. Dalam bahagian ini kita akan melihat ataupun waktu saya di interview dulu, panel melihat ataupun ingin mengetahui tentang pengurusan yang telah saya lakukan terhadap projek. Okay, di sini pengurusan yang dimasukkan adalah tuan-tuan perempuan ambil satu projek yang mana tuan-tuan handle, kemudian memperlihatkan tuan-puan sebagai ketua dan melakukan pengurusan dari sudut kewangan, dari sudut sumber tenaga kerja, dari sudut sumber-sumber yang lain, okay, yang terlibat. Ini memperlihatkan kredibilitian tuan-tuan, iaitu melihatkan tuan-tuan sebagai leadership di dalam proses yang ni. Juga tuan-tuan terlibat sebagai supervision. Okey. Okey, yang tu yang pihak kami akan lihat. Okey, untuk komitmen entrepreneur skills di dalam bahagian ini selalunya kita tidak akan tanya soal, selalunya tidak akan ditanyakan soalan kerana entrepreneur skill ni selalunya melihat dari sudut macam mana interview ini berlaku ataupun communication skill yang berlaku di antara dua-duanya, dan juga presentation discussion yang tuan-tuan keluarkan sewaktu dalam temu bual tersebut. Okey. Kemudian di sini cuba kalau boleh cuba keluarkan dari sudut inovasi ataupun kreativiti yang tuan-tuan dalam menunjuk mempersembahkan skill-skill yang tuan-tuan ada. Contohnya mungkin ada sifat innovations dalam ni, kalau tuan-tuan mempersembahkan tu memberikan satu inovasi atau kreativiti yang pihak panel penilai agak kagum. Okay, itu untuk mendapatkan markah yang lebih daripada itu. Dan bahagian E pula adalah professional conduct. Okey, di dalam bahagian ini tuan-puan akan dilihat dari sudut pemahaman tuan-tuan ataupun pelibatan tuan-tuan di dalam akta-akta professional. Okey. So di sini penampakan tuan-puan menguruskan projek berdasarkan kepada akta-akta. Okey, tuan-tuan puan kena juga tahu tentang akta-akta yang ada di Malaysia ni, kemungkinan akan ditanya. Kemudian kalau berlakunya satu kemalangan di dalam sistem kerja, bagaimana tuan-tuan akan handle? Okey, itu semua adalah tentang professional conduct yang tuan-puan kena ketahui lah. Dan juga akan ditanya tentang bagaimana tuan-tuan nak memastikan bahawa development yang tuan-tuan ataupun proses kerja yang sekarang tuan-tuan ada ni akan boleh dibuat sebagai sustainable. Okay, itu akan memperlihatkan profesionalan ataupun professionalism yang ada pada diri tuan-tuan. Okey.
So inilah yang dikatakan temu bual yang akan ditanya, dan dua perkara yang akan difokuskan, iaitu kompeten dan juga komitmen. So harap maklumat ini sedikit membantu tuan-tuan dalam memohon TS dan juga TC. So hanya fokus kepada apa yang saya cakap. Panel penilai akan melihat hanya kepada dua bahagian ini. So buatlah yang terbaik. InsyaAllah tuan-tuan akan mendapat ataupun disyorkan TS, iaitu Professional Technologist, dan juga Certificate Technician TC. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam.